Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat, sidang penonton di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan karunia-Nya sekali lagi kita ditemukan dalam program Khazanah Islam ataupun kuliah Khazanah Islam episod yang ke-17. Bagaimana sidang penonton di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Maka marilah kita meruqyahkan diri kita dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma tahhir qalbi. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita kekuatan, kesihatan, masa lapang dan melindungi kita daripada segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Pada episod yang ke-17 ini, satu lagi khasiat yang belum kita mengetahui, yakni daripada rimpang-rimpang di dapur kita yang boleh dijadikan bahan-bahan kesihatan. Pada minggu ini kita akan ambil satu lagi tema pada episod yang ke-17 ini, yakni terjadinya dialog antara Nabi Musa dan kaumnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِن بَقْلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ingatlah tatkala kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar dan tidak tahan lagi dengan satu macam makanan sahaja, yakni manna dan salwa. Mohonlah untuk kami dari Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, dari herbanya, dari sayur-sayurannya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya dan bawang besarnya. Maka itulah di antara beberapa herba-herba yang sering terdapat di dapur kita. Apa yang kita makan akan menentukan perut kita sama ada sihat ataupun tidak. Kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa banyak rimpang-rimpang yang terdapat di dapur kita sebenarnya banyak khasiatnya. Maka seterusnya Nabi Musa berkata kepada kaumnya dengan nada yang sinis, apakah kamu menghendaki sesuatu yang serendah ini sebagai pengganti yang lebih baik, yakni daripada manna dan salwa? Apakah yang dimaksudkan dengan manna? Manna ialah manisan yang disenangi orang dan juga salwa termasuk burung yang paling lazat dagingnya. Seterusnya, mereka minta untuk mengeluarkan bagi mereka makanan dari tumbuh-tumbuhan bumi seperti herbanya, sayur-sayuran, ketimun, bawang putih dan adas, dan begitu juga bawang merah yang sering kita dapati di dapur kita. Kadang-kadang ia telah dilakukan oleh datuk nenek kita beribu-ribu tahun sejak daripada dahulu, dan begitu juga pada zaman Mesir Purba tadi. Apakah yang dimaksud dengan foam ataupun tom? Adapun foam maknanya dipersisihkan oleh para alim ulama. Ada yang berpendapat bahawa thum itu ataupun foam adalah bawang putih, seperti mana pendapat Ibnu Mas'ud, Mujahid, Rabi' dan Anas yang mengatakan bahawa foam itu adalah bawang putih.
Ada juga ulama berpendapat fom adalah segala herba yang dapat dimakan, sebagaimana yang saya katakan tadi, yang terdapat di dapur kita yang sering kita gunakan untuk masakan harian kita. Begitu juga raihan yang telah kita ambil dulu tentang khasiat basil ataupun daun selasih. Raihan bermakna segala herba-herba yang harum baunya, yang boleh kita jadikan berbagai-bagai macam obat dan penawar. Basal, menurut Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya bahawa Aisyah ditanya mengenai bawang merah. Maka Nabi SAW menjawab, dan dia menjawab, makanan terakhir yang Rasulullah SAW makan mengandungi bawang merah, yakni makanan terakhir itu sebelum wafat Nabi SAW ataupun pada tahun-tahun terakhir. Bawang merah bersifat panas dan mempunyai kelembapan yang berlebih-lebihan. Menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tibbun Nabawi, bahawa bawang merah menjadikan kulit kita bercahaya. Bawang merah juga boleh mengobati panau, panau salap, ataupun dijadikan salap untuk panau. Dan amat bermanfaat jika digunakan sebagai salap sekitar bahagian kepala yang keguguran rambut. Menurut sebahagian pengalaman, bawang merah juga dapat bantu menguatkan perut apabila seseorang itu mempunyai masalah penghadaman. Dan dalam masa yang sama, menurut kajian bahawa bawang merah dapat menambahkan sperma dan membuang lendir-lendir pada dahak kita, kerongkongan kita, dan membersihkan perut. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melarang orang yang memakan bawang merah mentah memasuki masjid, kerana ia boleh mengganggu para musallin. Namun tidak dinafikan bahawa bawang merah apabila dimakan secara mentah banyak khasiatnya. Kerana menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi, bawang merah bersifat panas dan mempunyai kelembapan yang berlebihan, dan ia dapat mencegah bahaya udara yang tercemar dan mengusirkan bakteria-bakteria beracun. Lebih-lebih lagi apabila kita letakkan 2-3 biji bawang merah kecil di kamar kita, ia dapat menyedut dan membuang dan mengusir bakteria yang beracun tadi. Menurut Ibn Qayyim Al-Jauzi, bawang merah yang dimasak mengandungi banyak nutrisi yang boleh mengobati penyakit kuning, jaundice, batuk ataupun sesak nafas. Pemakanan bawang boleh melancarkan buang air ataupun orang yang mengalami constipation ataupun sembelit, dan melembutkan usus besar untuk pencernaan. Namun begitu juga kesan sampingan bawang merah boleh menyebabkan migrain apabila kita ambil berlebih-lebihan ataupun bengal kepala ataupun masuk angin yang boleh menggelapkan penglihatan kita. Seterusnya, menurut pakar herba, berdasarkan kepada kajian yang telah dilakukan beribu tahun, penyakit ataupun pesakit kanser perlu digalakkan minum sekurang-kurangnya 1 gelas jus bawang merah yang sudah di-blend setiap hari. Lebih-lebih lagi sebelah pagi sebelum dia makan. Dan begitu juga jus bawang putih sudah di-blend sekurang-kurangnya seminggu 3 kali tadi. Bawang putih mampu membersihkan darah, dan bawang merah pula boleh bantu melawan beberapa jenis kanser dengan izin Allah, kerana banyak kajian-kajian telah dilakukan, dan begitu juga menurut World Health Organization, dan begitu juga kitab-kitab purba kesihatan pada zaman Mesir dahulu. Bawang putih mampu membersihkan darah dan bawang merah boleh bantu melawan beberapa jenis kanser dengan izin Allah. Bagaimana caranya? Kita sediakan 5 biji ataupun 5 ulas bawang merah kecil
dan sediakan madu asli. Pertama, kita mendidihkan 5 potongan bawang kecil merah. Kedua, direbus selama setengah jam dengan 2 gelas air yang penuh, sehinggalah menjadi 1 gelas tadi. Sehinggalah menjadi 1 gelas air. Apinya tidak perlu dibesarkan, hanya sederhana sahaja. Kemudian setelah rebusan air bawang itu sudah dibiarkan dan sejuk, barulah dimasukkan 1 sudu madu asli. Kemudian itu campur dengan bawang putih, dimasukkan pada akhir sekali. Hirisan bawang putih dimasuk pada akhir sekali, lebih kurang dalam 5 ulas. Kerana khasiat bawang putih boleh hilang sekiranya dipanaskan terlalu hangat. Jadi bawang putih ini ada berbagai-bagai. Ada yang berbentuk gugusan, ada yang berbentuk dikatakan bawang putih tunggal ataupun orang Indonesia panggil lanang. Yang ini di antara beberapa khasiat bawang putih dan bawang merah yang mana bagi sesiapa yang mengalami selsema, campuran madu, bawang merah dan bawang putih menghasilkan ubat yang sangat efektif bagi merawat sistem pernafasan yang tersumbat. Menurut seorang pakar herba, ramuan ini juga baik untuk sistem pencernaan dan bantu untuk mengobati sakit sendi-sendi pada tulang. Dikatakan bahawa apabila kita sukar nak makan bawang putih mentah dan bawang merah mentah, maka kita hiris. Hirisan bawang putih dan bawang merah itu dicampur dengan sayur-sayuran ataupun dengan buah-buahan. Kita jadikannya sebagai ulam, maka mudah untuk kita makan. Tidak terasa kepedasannya ataupun seterusnya. Cara untuk menghilangkan bau bawang merah dan begitu juga bawang putih apabila kita ambil secara mentah, adalah dengan setelah itu kita memakan setengah biji hirisan buah apel dan kita minum 1 gelas air madu yang hangat. Itu kita lakukan dengan komo-komo. InsyaAllah bau bawang putih ataupun bau bawang merah itu akan hilang dengan insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita lihat, inilah di antara contoh bawang putih tunggal. Di sekarang ini tidak ada masalah, di negara kita banyak boleh kita dapat di kedai-kedai pasar raya. Dan di antara khasiat, manfaat, keajaiban bawang putih tunggal ataupun bawang lanang, bawang putih lanang, kajian telah membuktikan mengikut ataupun menurut pakar-pakar herba, dikatakan pertama, ia dapat menurunkan tingkatan kolesterol. Lebih-lebih kolesterol LDL yang tidak baik. Yang kedua, mencegah masuknya angin dan batuk. Kadang-kadang badan kita oleh kerana kita tercemar dengan udara luar, ada masukkan angin di dalam saluran-saluran urat kita. Yang ketiga, meningkatkan kekebalan tubuh ataupun dikatakan immune system. Dalam penularan COVID-19 ini kita memerlukan daya kekebalan tubuh yang kuat ataupun dipanggil immune system untuk mencegah segala macam bakteria ataupun virus. Yang keempat, bawang putih dapat bantu mengatasi diabetes type 1 ataupun 2 apabila dimakan mengikut aturan yang betul. Maknanya 3 biji sebelah pagi bawang putih mentah dan 3 biji sebelah petang. Kalau sekiranya sukar untuk ditelan, dihiris-hiris dan dicampurkan dengan buah-buahan. Yang kelima, bawang putih boleh bantu mencegah kanser. Ini kajian telah membuktikan, tapi bukan semua orang dan bukan semua jenis kanser. Yang keenam, mengatasi asma orang yang mempunyai masalah pernafasan. Yang ketujuh, menyembuhkan influenza. Dan yang ke-8, mengobati bawasir. Kajian telah membuktikan hampir kalau ada 10 orang, 8 yang
mengkonsum ataupun mengamalkan bawang putih, insya-Allah penyakit-penyakit ini akan hilang dengan izin Allah. Manfaat makan bawang putih mentah di pagi hari antara lainnya, kalau kita boleh amal sebaik-baiknya tadi, bawang putih tunggal. Yang pertama, ia dapat meningkatkan sistem kekebalan kita. Yang kedua, boleh bantu menurunkan tekanan darah tinggi, high blood pressure. Dan yang ketiga, boleh bantu mengobati flu. Dan yang keempat, menurunkan kolesterol, yakni LDL. Dan yang kelima, detoxification, pembuangan racun dalam tubuh badan kita. Dan yang keenam, mencegah demensia, maknanya penyakit lupa-lupa di kalangan mereka yang sudah usia senja. Yang keenam ataupun yang ketujuh, menguatkan sendi-sendi dan tulang-tulang kita. Yang kelapan, mengatasi gangguan pencernaan dan meningkatkan kita punya sistem metabolisme. Dan yang kesembilan, yang terakhir, ia kalau dimakan dengan aturan yang betul, pagi 3 biji, petang 3 biji, ia dapat mengurangkan berat badan dan menurunkan kadar kolesterol yang jahat. Seterusnya, kajian Mesir Purba dikatakan garlic was part of daily diet. Di dalam manuskrip Egyptian Medical Papyrus yang dinamakan Codex Ibis 3,550 tahun terdahulu, dikatakan provide hundreds of therapeutic formula, of which 20 use garlic tadi. Jadi sebagaimana yang dikatakan bahawa dalam menghadapi ratusan therapeutic formula-formula merawat penyakit, 22 digunakan adalah bawang putih tadi. Begitu juga dalam Codex Ibis ataupun manuskrip perubatan Mesir Purba, dikatakan garlic is identified as a treatment of circulation disorder, masalah peredaran darah ataupun blood circulation, dan insect dan parasite infestation ataupun gangguan-gangguan serangga-serangga, dan begitu juga cacing. Seterusnya dikatakan garlic considered as one of the most comprehensive records of Jewish Egyptian medicine di dalam Ibis Papyrus. Dikatakan bahawa bawang putih adalah satu yang sangat komprehensif yang telah dicatat dalam perubatan Mesir dan Yahudi yang dikenal di dalam manuskrip mereka Ibis Papyrus, dan the Egyptian Codex Ibis is the oldest medical document which was being conserved ataupun documented from around 1550 BCE tadi. Jadi maknanya sudah diamalkan ribuan tahun ataupun lebih daripada 4,000 tahun. Kalau kita lihat pada zaman Mesir Purba, dikatakan in ancient Greece, garlic was associated with strength and work capability just like in Egypt. Jadi dikatakan bahawa bawang putih ini telah dikaitkan dengan kecergasan dan kekuatan bertenaga atau vitality bagi penduduk-penduduk Mesir. Dan dikatakan bahawa garlic was used as a vital nutrition component for military, especially in preparation of war. Dikatakan bahawa bawang putih adalah nutrisi yang vital, yang utama bagi para askar ataupun militeri, lebih-lebih lagi dalam persiapan untuk perang. Ia beri tenaga. Garlic was also served to athletes before the Olympic competition, dan begitu juga bawang putih telah dijadikan
sebagai satu booster bagi para atlet ataupun ahli sukan Olimpik sejak daripada awal-awal dahulu. Hippocrates menganggapnya ataupun sebagai mana dikenal sebagai the father of medicine, mengatakan bahawa use garlic as component of his pharmaceutical remedies. Mengikut Lo Gimnio, dikatakan bahawa Hippocrates telah menggunakan salah satu komponen dalam perubatan farmasutikalnya adalah menggunakan remedi bawang putih ataupun herba bawang putih tadi. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah masjid Wak Tanjung. Dikatakan bahawa khasiat bawang putih dan begitu juga bawang merah, garlic is used for flavoring in cooking and it's unique because of its high sulfur content. Walaupun setelah beratus tahun, penggunaan bawang putih adalah untuk melazatkan masakan-masakan yang sangat unik kerana ia mengandungi sulfur yang begitu tinggi. In addition, tambahan lagi to sulfur, garlic also contains arginine, flavonoids atau selenium, all of which may be beneficial to health. Basic amino acid semua ini dia mengandungi mineral-mineral seperti flavonoids, selenium dan sebagainya. Semuanya bermanfaat untuk kesihatan kita kerana mengandungi basic amino acid menurut Milner Garlic. Begitu juga yang mana kita memerlukan amino acid. Dikatakan juga, in fact, onion and garlic are used in treatment and prevention of a number of disease, including cancer, coronary heart disease, obesity, hypercholesterol, diabetes type 2 and hypertension. Dikatakan juga bahawa menurut ahli perubatan bahawa bawang besar ataupun bawang merah dan bawang putih telah digunakan sebagai rawatan untuk mencegah berbagai macam penyakit termasuklah kanser, penyakit sakit jantung, dan begitu juga kegemukan dan terlalu banyak kolesterol, dan begitu juga merawat orang yang mengalami atau penderita diabetes type 2 dan orang yang mengalami hypertension ataupun high blood pressure. Seterusnya, para jamaah sekalian, bahawa dikatakan mengikut kajian saintifik, the association between consumption of aluminium vegetable and risk of cancer has been first assessed in several epidemiological ataupun studies. Dikatakan bahawa kaitan antara konsumsi allium ataupun sayuran-sayuran allium termasuklah bawang putih, bawang besar telah dikaitkan dengan risiko kanser sejak dari awal lagi daripada berbagai kajian-kajian epidemiologik. Begitu juga kes-kes yang terbukti menunjukkan bahawa kesan pencegahan yang terdapat pada bawang besar dan bawang putih terhadap penyakit kanser, wa'iyazbillah, semoga Allah memelihara kita. Ini sebagai pencegahan, bukan sesuatu yang sudah kena. Jadi mengikut satu artikel yang ditulis oleh Zaid dan teman-temannya pada tahun 2010, menurut kajiannya dikatakan apabila dikaitkan dengan kematian akibat daripada stomach cancer ataupun kanser perut, kanser kolon, dikatakan bahawa 10 kali ganda risiko mereka yang mengamalkan makanan bawang putih satu hari 1 gram berbanding dengan mereka yang mempunyai risiko yang paling rendah terhadap penyakit kanser
adalah mereka yang memakan satu hari 20 gram bawang putih tadi. Jadi kalau dibandingkan antara mereka yang makan satu hari hanya 1 gram bawang putih, maknanya risikonya terhadap kanser perut, kanser kolon adalah lebih dekat. Kalau dibandingkan risiko yang rendah terhadap mereka yang membudayakan setiap hari memakan 20 gram bawang putih, lebih kurang satu gugusan. Dan seterusnya, kajian terhadap bawang putih telah terbukti di Netherlands dan dikaitkan risiko yang rendah terhadap colorectal breast cancer and lung cancers to onion and garlic consumption menurut Doran E. 1996. Jadi dalam kajian di Netherlands ini dikatakan bahawa mereka yang mempunyai risiko yang rendah terhadap colorectal breast cancer ataupun kanser payudara dan kanser paru-paru telah dikaitkan dengan konsumsi bawang putih dan begitu juga bawang besar. Begitu juga kajian-kajian, dapatan-dapatan yang dikaitkan antara memakan bawang putih dan kolon kanser ataupun kolon kanser, risiko kolon kanser. Jadi dikatakan bahawa kajian itu telah membuktikan secara jelas kaum wanita yang mengkonsum ataupun memakan kandungan bawang putih 50% risiko lebih rendah terkena kanser kolon kalau dibandingkan dengan kaum wanita yang mengkonsum bawang putih 50 ataupun 20 hingga 30 gram sehari, mempunyai risiko terhadap kanser payudara. Itu dibuatkan kajian di Netherlands ataupun dikatakan kajian makmal yang menunjukkan bahawa mereka yang membudayakan makan bawang putih akan mempunyai risiko yang rendah terhadap kanser kolon ataupun kanser payudara. Wa iyazbillah min zalik. Dan inilah di antara bawang putih tunggal ataupun lanang. Dan begitu juga kajian yang lain mengatakan bahawa moreover breast cancer ataupun kanser payudara bagi kaum wanita yang membudayakan makan bawang putih dan bawang merah mempunyai risiko yang rendah terhadap kanser payudara. Dan dikatakan kadar memakan bawang putih yang berkesan adalah di antara 2 gram hingga 20 gram sehari tadi. Dan didapati bahawa mereka yang mengkonsumsi sekurang-kurangnya satu hari 2 kali 20 gram bawang putih mempunyai risiko yang rendah terhadap kanser payudara. It is worthy to note that although garlic has been used safely in cooking, excessive consumption can cause some side effect in addition to strong breath and body odor. Dikatakan walaupun bawang putih ini mempunyai berbagai-bagai manfaat dalam ilmu perubatan dan begitu juga dalam masakan kita, namun ia tetap ada kesan sampingan. Di antaranya mulut berbau dan badan berbau. Sebagaimana tadi kita katakan bahawa caranya bagaimana untuk kita mengelakkan setelah memakan bawang putih mentah ataupun bawang merah mentah adalah dengan kita mengunyah sekurang-kurangnya setengah biji buah apel dan diminum air madu yang hangat 1 gelas dan kita kumur-kumur, insya-Allah bau itu akan hilang. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW dikatakan bahawa sesiapa yang mahu memakan kedua benda ini hendaklah dimasak sempurna, yakni bawang putih dan bawang merah. Kerana kalau dimasak mentah dia akan mengakibatkan bau badan dan bau mulut.
Kata Abu Ayyub bertanya, ya Rasulullah, adakah kamu tidak menyukainya? Ini bawang putih ataupun bawang merah, sehingga kamu memberikan kepada kami. Ada sisa-sisa bawang merah diberikan kepada sahabat Abu Ayyub. Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya aku suka ketika bermunajat kepada Tuhanku, yakni apabila mulutku membawa bau harum, dan aku tidak mahu bermunajat kepada Tuhanku ketika aku memakan sesuatu yang boleh mengakibatkan mulutku berbau. Jadi itu sahaja kenapa seolah-olah Nabi hindari memakan bawang besar mentah ketika hendak bermunajat ataupun mengerjakan ibadah, ataupun ketika hendak pergi ke masjid untuk mengelakkan bau mulut. Begitu juga mereka yakni yang suka merokok. Maka Nabi SAW bersabda, la yaqrabunna masajidana hadha akilul basar. Janganlah ada yang menghampiri masjid kami ini mereka yang memakan bawang mentah, kerana ia boleh mengakibatkan gangguan ketika salat. Begitu juga mereka yang merokok. Sebaik-baiknya mulut mereka itu dibersihkan dengan memakan buah-buahan ataupun minum air madu. Satu lagi khasiat muslimin muslimat, para jamaah khazanah Islam, kita boleh lakukan dengan bawang putih ini diperam seperti kita membuat acar, tetapi kita tidak rendam dengan air, tetapi direndam dengan lebih kurang setengah gelas madu asli dan dimasukkan 7 biji bawang putih dan direndam selama 21 hari hingga 1 bulan. Setelah itu barulah kita boleh konsum. 1 biji sebelah pagi sebelum ketika perut kosong, 1 biji setelah asar ataupun sebelum maghrib. Dan kajian-kajian yang lain mengikut Emlyn pada tahun Collie Emlyn, sebuah artikel ditulis pada 2009 dikatakan garlic and onion consumption was also associated with reduced risk of esophageal and stomach cancer. Dikatakan bahawa bawang putih dan bawang besar telah dikaitkan, konsumsi bawang putih dan bawang besar telah dikaitkan mengurangi risiko terhadap GERD ataupun dikatakan gastroesophageal reflux disease ataupun stomach cancer tadi, dengan risiko yang begitu besar bagi mereka yang memakan, konsum bawang putih, bawang besar sekurang-kurangnya 1 hari antara 20 hingga 30 gram. Begitu juga kajian yang lain dikatakan bahawa konsumsi allium vegetable ataupun termasuk bawang putih dan bawang besar telah dikaitkan dengan risiko, menurunkan risiko terkena kanser perut dan kolon kanser mengikut setiawan, dan begitu juga GP pada risalah ataupun artikel 2005 dikatakan approximately hampir 30 hingga 50% pengurangan terhadap prostat kanser tadi. Prostat kanser ini selalunya menyerangi mereka yang usia 50 ke atas. Jadi hendaklah mereka sentiasa bersiap siaga, beriaba, menjaga makanan yang seimbang dan mengamalkan bawang putih mentah dan begitu juga bawang besar mentah. Dengan syaratnya haruslah mengikut aturan makan yang betul. Seterusnya menurut World Health Organization, maknanya Badan Kesihatan Dunia, WHO, mengikut panduannya dikatakan for general health promotion for adults in daily dose of onion and garlic adalah lebih kurang antara 2 hingga 5 gram apabila seseorang tu makan fresh garlic. Dikatakan apa?
bawang putih yang segar sekurang-kurangnya 1 gugus. Mungkin ada dalam lebih kurang 5 hingga 7 ulas tadi. Dan dikatakan mereka yang mengamalkan 1.2 gram bawang putih serbuk dan begitu juga minyak bawang putih yang lebih kurang antara 2 hingga 5 mg dan begitu juga ekstrak daripada bawang putih yang dijadikan minyak ataupun sebagainya lebih kurang antara 300 hingga 100 mg. Dan formulation yang lain yang seimbang dikatakan antara 2 hingga 5 mg daripada compound garlic yang segar tadi. Ini juga mengikut World Health Organization telah membuktikan dalam kajian mereka bahawa mereka yang mengamalkan bawang putih sehari lebih kurang 2 kali antara 2 hingga 5 gram ataupun 1 gugusan. Seterusnya, dikatakan bahawa kedua-duanya bawang besar ataupun bawang putih menurut pencegahan daripada berbagai-bagai macam penyakit termasuklah serangan jantung ataupun kanser dan begitu juga obesity ataupun kegemukan dan begitu juga pengurangan kolesterol tadi. Menurut scientific research, kajian saintifik secara saintifik terhadap bawang putih sejak kurun yang ke-19 dilakukan oleh Louis Pasteur pada 1858 didapati bahawa bawang putih ini mengandungi antibakteria di dalam bawang putih tadi. Dan kaitannya pemakanan bawang putih dan begitu juga bawang besar mempunyai risiko yang rendah terhadap penyakit kanser. Dan begitu juga dikatakan bahawa kajian-kajian ini telah menunjukkan to show that protective effect of garlic and onions against cancer. Jadi menurut kajian ini oleh Louis Pasteur sejak kurun yang ke-18. Dan kajian yang sama juga di Netherlands mengatakan bahawa di antara mereka yang mempunyai risiko yang rendah terhadap kanser baik payudara dan kanser paru-paru dikaitkan dengan pemakanan bawang besar dan bawang kecil ataupun bawang putih tadi. Dan begitulah keadaannya insya-Allah, bukan hanya bawang putih dan bawang besar sahaja. Bahkan tadi dalam surah Baqarah ayat 61 tadi telah dijelaskan bahawa di sana terdapat beberapa herba-herba dan sayur-sayuran. Dikatakan bahawa sayur-sayuran Allah sebut lebih awal, yukhriju lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Jadi termasuklah sayur-sayuran dan herba-herba ini termasuk timun, bawang putih, bawang merah dan adas, yakni kacang dal. Semuanya berkhasiat yang mana Allah taburkan di atas muka bumi ini, semuanya untuk manfaat manusia. Namun demikian, walaupun kita mengamalkan bawang putih, bawang merah, kita perlu melakukan riyadhah ataupun gaya hidup sihat. Sekurang-kurangnya satu hari kita berjalan kaki setengah jam dan kita meminum air putih sekurang-kurangnya antara 1.5 hingga 2 liter bagi orang yang badannya besar. Dan yang keempat ialah rehat yang cukup, tidur yang cukup, dan makanan yang seimbang, dan mengamalkan puasa seminggu ataupun sebulan 3 kali, dan begitu juga mengamalkan gaya hidup sihat dan tilawatul Quran, kerana Nabi SAW telah berpesan kepada kita, alaikum bi syifa'aini
hendaklah kamu amalkan dua penawar ini. Nabi sebut Al-Quran wal asal. Maknanya Al-Quran adalah rawatan ilahiyah dan madu asli adalah rawatan secara alamiah. Termasuklah semuanya tadi dikatakan, sayur-sayuran, buah-buahan, timun, bawang putih, bawang merah dan adas. Selamat mencuba dan mengamalkan, mudah-mudahan kita senantiasa sihat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin cergas menjalani kehidupan harian kita bersama keluarga dan begitu juga masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'is samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina wa tahhir qulubana ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum